Okey. Okey, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan untuk set 1. So, kalau kita tengok kat sini, kita ada, kalau ada soalan yang tak sama, bagi tahu ya. Korang nampak? Tapi boleh mute kot. Okey. So, kita tengok dekat sini, set 1. So, mesti ada 3 soalan ni, which is topik 8, topik 9 dan juga topik 10. So untuk set 1 section A ni saya takkan pergi banyak. Kita just tengok apa poin penting je. Contoh soalan nombor 1 ni. Apa benda penting yang kita tahu kat sini? Korang kena buat limit x goes to negative infinity. Betul tak semua orang buat macam ni? 3x kat atas tak ada masalah. Cuma yang dekat bawah tu, benda yang kita kena factorize mestilah dekat dalam square root, which is x squared. So dalam dia akan jadi 1 tolak 36 per x squared. So working korang kena macam ni lah. Kan? Korang buat working macam ni tak? Buat. Okay. So limit x goes to negative infinity. Cumanya dalam exam, sepanik-panik korang dalam exam pun, jangan lupa untuk pecahkan ni. Dan apa yang paling penting dekat sini adalah square root of x squared ni, dia akan jadi apa? Negatif ke positif? Dia akan jadi negatif x. So sebab itulah jawapan akhir tu dia akan ada negatif. Sebabnya square root of x squared dalam kes ni dia jadi negatif x sebab goes to negative infinity. So bear in mind. Okay, yang tu korang boleh teruskan. Okay, untuk soalan bawah pun kita dah biasa buat ni. Ni sebenarnya hanyalah darab dengan conjugate, which is conjugate dia square root x squared plus 7 minus 4. Jadi conjugate dia akan jadi, apa conjugate dia? Square root of x squared plus 7 plus 4 over square root of x squared plus 7 plus 4. So once korang dapat first step ni, yang lain tu, yang lain tu akan follow the flow sahajalah. Akan follow the flow sahaja. Confirm korang akan dapat. So the important thing yang saya cakap dekat korang bila kita buat revision set ni, bukan korang excited nak dapat sampai jawapan akhir tu, bukan. Proses nak dapatkan dengan proses yang kita start ni lah. So dekat sini bila dah tahu darab dengan conjugate, siapa yang kita kena expand? Atas ataupun bawah. So jawapan dia, kalau korang dah selalu buat latihan dan selalu dengar Madam Bebil, korang dah tahu bahagian atas sahaja yang kita perlu expand. Bahagian bawah kita tak perlu expand. Dan korang pun sepatutnya dah tahu dah kenapa kat atas yang kena expand, sebab dia adalah dalam bentuk A minus B, A plus B. Kat atas bukan A, dekat bawah bukan A minus B, A plus B. So tak perlu expand. Okay, so saya tak buat habis. Korang boleh teruskan. Okay, soalan yang kedua ni, first principle. First principle ni, kalau saya tanya sekarang, daripada 100 orang korang ni, berapa orang je dah hafal formula first principle? So first principle dengan differentiable, dia ada 2 formula sahaja. Satu yang limit h goes to 0. Satu lagi kalau dia bagi nombor, dia adalah limit x goes to a. So 2 formula ni kena hafal. Yang ni pun kena hafal sebab dia tak diberi. So kalau korang tak hafal, jangan mimpilah nak jawab soalan first principle dekat dalam section A ni. Okay, so hafal formula tu dan follow the flow sahaja working dia. Kalau tak dapat boleh tunjuk kat saya, tapi so far saya rasa tak ada masalah yang ini. Cuma masalah korang belum hafal lagi formula first principle. So buat kesekian kalinya Madam cakap tolong hafal formula first principle ni. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan differentiation. Okay, kalau korang selalu dengar saya membebel dalam kelas, saya kata soalan differentiation ni apa first step yang korang perlu buat? Apa first step
yang korang perlu buat? Identify. Yes, very good. Kena? Ingat, saya buat besar-besar. Identify. Identify apa? Sebab dalam rules of differentiation yang korang belajar level korang ni hanya ada 4 jenis differentiation, iaitu sama ada function tu polinomial, yang kedua exponential, yang ketiga logarithm ataupun ln lah dalam level korang, dan yang keempat trigo. So, bila kita tengok soalan tu, y sama dengan sin ln 3x, walaupun korang nampak trigo dan juga ln dekat situ, korang rasa dia yang mana? Ln ke trigo? Untuk soalan B1 ni, kena identify dulu. Ln ke trigo? Dia trigo. Sebab ln tu hanyalah dia punya perut. So perut tu tidak mengambil, orang kata apa, tak mengambil kita punya tempat yang utama lah. Yang utama kat sini adalah kita punya sin. Sin ni. Sin perut tu tak kisah. Dia nak bagi, let's say y sama dengan sin EX tambah Y tambah cos tambah ln pun suka hati dia lah. Biarlah apa punya nak bagi dalam function perut tu. Tapi yang kita kena tahu, function ini adalah function trigo, dan macam mana nak differentiate dia? Kita kena pakai rules trigo. Sin jadi apa? Sin jadi cos. Jangan tengok angle ni, angle tu, apa pun angle dia, salin balik. Okay, so memandangkan angle kat sini cumalah ln 3x, jadi differentiation dia hanyalah cos ln 3x. Tak ada masalah. Okay, yang masalahnya Madam cakap selagi ada perut, selagi tu kena differentiate. So sebab ln 3x ni kita belum differentiate, kenalah differentiate. Kan? So dia akan jadi cos ln 3x. So darabkan dengan 3 per 3x. Which is 3 dengan 3 boleh potong. Sebab tu jawapan dia adalah cos ln 3x per x. Okay. Yang kedua pula kita tengok. Yang kedua kita ada, pertama, saya boleh differentiate asing. Kenapa ini kita boleh differentiate dia asing-asing? Sebab dia dihubungkan oleh tambah. Jadi kita boleh differentiate ni dulu. Okay, kita boleh differentiate ni dulu, baru kita differentiate yang kedua pula. Okay, yang pertama ni, differentiate x over x cube plus 1. Macam mana nak differentiate dia? Korang kena pakai apa? Quotient rule. Quotient rule. Tiada cara lain. Tak boleh differentiate x jadi 1, differentiate x cube plus 1 jadi 3x squared. Tak boleh. Sebab dia dihubungkan oleh perkataan ni, operasinya adalah bahagi. Tak boleh differentiate asing-asing. Yang kita boleh differentiate asing-asing kalau benda tu dia dihubungkan oleh tambah ataupun tolak. So jadi yang pertama kena guna quotient rule. Okay, yang kedua, E kuasa 2x tangent x. Product rule. Kena guna product rule. Sebab kita nampak dah kat sini, ini adalah satu function lain, ini adalah satu function lain. Sebab tu benda pertama yang kita kena identify adalah dia function apa. So memandangkan kat sini exponential dengan dekat sini trigo. So memang kena guna product rule sebab dia adalah dua benda yang didarabkan. Okay, so korang bolehlah buat. Kalau tak dapat,
Maksudnya mungkin ada tersalah cari U prime ataupun V prime ataupun tersalah masuk formula. Which is tak logik lah salah masuk formula. Formula dah diberi kat depan. Kalau first principle ni korang tersalah masuk formula tak apa sebab formula memang tak ada diberi kat depan. Tapi kalau setakat product rule dengan quotient rule salah tu memang tak boleh dimaafkan lah. Okay. So kita pergi kepada soalan yang ketiga iaitu inflection point. Okay, yang ni saya kena buat. Okay, kita pergi kepada soalan yang ketiga untuk section A. Dia bagi dekat kita fx sama dengan saya tulis dulu kat sini. Semua orang still nampak skrin saya kan? Nampak kan? Nampak, Madam. Okay, x cube plus 3x squared minus 24x plus 20. So ingat, yang dia minta adalah inflection. So bukan stationary, bukan extremum, maximum, minimum tu bukan critical point, bukan. Dia minta adalah inflection. Dan benda pertama yang sepatutnya korang teringat bila dia minta inflection adalah f double prime x kena sama dengan kosong. So ini adalah benda yang korang kena ingat. Okay. So inflection point. Kalau dia minta stationary point baru cerita lain. Okay, so sebelum dapat f double prime mesti cari f prime dulu. Okay, f prime sama dengan 3x squared plus 6x minus 24. Sebab tu topik 10 ni nama dia application of differentiation. Sebabnya korang hanya apply differentiation dekat dalam problem yang dia minta. So kalau tak reti topik 9, differentiation pun tak lepas setakat nak differentiate x cube, setakat nak differentiate 3x squared, korang memang tak boleh buat lah untuk topik 10 ni. So jangan cakap tak nak jawab topik 10 sebab contoh macam soalan nombor 3 ni soalannya sangatlah mudah. So bila kita tak reti langsung nak cari inflection point tu yang rugi tu. So ni f prime x, sekarang kita nak f double prime maksudnya kena differentiate lagi sekali. 3x squared dia akan jadi 6x, 6x akan jadi 6. So memandangkan kita nak f double prime x kena sama dengan kosong. So 6x plus 6 ni kita samakan dengan kosong. 6x equals to negative 6. Dan kemudian x is equals to negative 1. Okay, sekarang kita bukan nak buat second derivative test, tak. Kita nak cari nilai x sahaja. Lepas tu kita nak buktikan ada inflection point dekat x sama dengan negative 1 ni. Tapi memandangkan dia nak point, so bila dah cari x sama dengan negative 1, tolong cari sekali y sama dengan apa. So macam mana nak cari y? Pakai function yang mana? Pakai function inikah? Atau function inikah? Atau function atas sekalikah? Kat mana saya nak cari y sama dengan apa tu bila x sama dengan negatif 1? Saya masukkan dekat siapa? Saya masukkan yang mana satu? Fx, f prime, f double prime. Kita masukkan dekat yang mana korang? Dekat fx. Dengar bunyi kafe ke apa tu? So x sama dengan negatif 1 kuasa 3 plus 3, negatif 1 kuasa 2 tolak 24 darab negatif 1 tambah 20. So y sama dengan, kira kan, sama dengan 46. Okay, so when x equals to negative 1, y equals to 46. Belum dapat lagi kita punya inflection point. Kita belum test lagi betul ke tak negative 1, 46 ni adalah kita punya inflection point. So is negative 146 an inflection point? So itulah test yang kita kena buat dekat bawah ni. Working yang kita kena buat dekat bawah tu. So nak kat bawah ni nak buat apa? Kita kena test guna dia punya table. Okay, tulisan saya memang lah sengit.
Okay, so table kita mesti start dengan negative infinity sampai negative 1 sampai 46. Sebab aja saya tengok dia buat 46 macam ni. Okay, salah. 46 tu adalah nilai Y. Kita tengok nilai X sahaja. So dalam kes ni nilai X kita hanyalah negatif 1. So terus buat negatif infinity ke negatif 1 ke infinity. Macam itulah. Okay. So stop dekat situ. So apa yang kita kena letak dekat dalam kita punya table? Test value ataupun selalunya saya tulis TV. So bagi saya nombor di antara negatif infinity ke negatif 1, let's say negatif 2, negatif 1 ke infinity, let's say kosong lah. So siapa sign yang saya nak tengok? Sign of F double prime. Okay, sign of F double prime. So maksudnya when X equals to negative 2. Okay, siapa buka kamera tu? Siapa buka kamera? Siapa buka mic tu? Tolong mute kejap. Okay, when X equals to okay dah. When X equals to negative 2. Okay, kita tengok sign of F double prime X. Maksudnya kita masukkan ni dalam kalkulator. 6X tambah 6 dia akan jadi 6 darab negatif 2 tambah 6. Dapat berapa? Dapat negatif 6. So kita bukannya nak negatif 6 tu. Sebab ada orang mungkin dia guna test value negatif 2. Ada orang mungkin guna test value negatif 3. Ada orang mungkin dia guna test value negatif 100. Kita bukannya nak nilai. Kita nak dia punya simbol. So dekat situ simbol dia adalah negatif bila kita test negatif 2. Okay, and then kita juga test 6 darab 0 tambah 6. So kita akan dapat positif 6. So bukan nak nilai tu tapi kita nak dia positif ataupun negatif. Okay, ada beberapa orang yang hantar working dekat saya. Lepas tu dia punya conclusion adalah kalau negatif dia buat macam ni, kalau positif dia buat macam ni. Salah sayang. Table yang korang jumpa ni ada dua. Ini namanya table of inflection. So conclusion dia kalau korang buat macam ni salah. Salah. Untuk inflection, conclusion dia kalau negatif, kalau korang tengok betul-betul dekat dalam saya punya nota tu, conclusion dia adalah concavity. Maksudnya kalau negatif dia macam ni, kalau positif dia macam ni. Ini kalau dalam buku rujukan ke dalam nota ke yang ada tulis concave downward, dia masam. Kenapa masam? Sebab dia negatif. Ni dia concave upward. So siapa yang salah bahagian table ni tolong betulkan table of inflection ni. So concave downward, concave upward macam tu. Sudah habis ke soalan ni? Ni tengok berapa markah soalan ni? 5 markah. Belum habis lagi korang? Belum habis lagi. So bila kita tengok ada change of concavity. So kita tulis kat sini. Since there is a change of concavity at X equals to negative 1. Therefore, there exists, penting conclusion ni. Tapi conclusion ni takkan boleh dihafal tanpa awak faham apa benda sebenarnya yang dia cakap. Okay, so saya ulang lagi sekali. Kenapa kita punya conclusion cakap at this point of inflection? Sebab dekat sini ada change of concavity. Macam mana saya tahu ada change of concavity ni? Satu senyum, satu masam. Satu masam, satu senyum. Kalau dua-dua masam, ada change of concavity tak? Tak ada. So bila dua-dua masam,
dia turun bawah terus. Tak ada concavity, tak ada change of concavity, tak ada inflection point. Inflection point berlaku bila dia masam, lepas tu dia naik balik. So dekat sini adalah kita punya inflection point. Sebenarnya kalau korang nak nampak dari segi drawing lah. So bila dia naik, lepas tu dia naik lagi. Ada tak change of concavity kat sini? Tak ada. So tak ada inflection point. Sini pun tak ada inflection point. Tapi kalau benda tu dia naik, lepas tu dia turun. Ada tak change of concavity? Ada. So ini kita panggil sebagai inflection point. Dan concavity ni hanyalah boleh ditest berdasarkan F double prime X. Okay. So jangan sibuk nak dapatkan conclusion akhir ni kalau point yang awal-awal tadi tu, point mana? Point yang ini pun kita tak dapat. Ni yang saya buat dalam awan tu. So yang penting dalam exam nanti adalah proses nak dapatkan ni. Bukan semua orang akan betul sampai bawah, tidak. Tapi proses nak dapat F prime, proses nak dapat F double prime. Okay, kat mana markah dia ni? Kat sini ada markah K1. Kat sini ada markah K1 J1. Okay, dekat sini ada markah K1. Dekan conclusion ada lagi satu markah J1. So total markah kat sini 5 macam tu. Dan conclusion ni kalau korang tak tulis change of concavity ni tak ada markah korang. Dia nak tengok ada tak, korang faham tak kenapa dia exist point of inflection tu, sebab ada change of concavity yang macam saya cerita kat sini lah. Okay, so basically kalau korang tengok 3 soalan section A ni adalah soalan yang senang dan kita selalu je buat dekat dalam tutorial. In fact, korang buat tutorial topik 9 nombor 5 tu lebih susah pada ni korang dah jumpa. Lebih susah pada ni korang dah jumpa. Topik 8 punya tutorial lebih susah pada ni korang pun dah pernah buat. So tak ada sebenarnya masalah untuk buat. Dan soalan nombor 3 ni cuma perlu tahu pasal inflection point tu macam mana je working dia sahaja. Okay, so section A ni sepatutnya semua orang boleh score lah. Tak ada masalah. Okay, so kita teruskan kepada section B. Okay, kita tengok section B punya soalan. Nak terus buat topik 8, 9, 10 ke nak dulu 1, 2, 3 ni? 1, 2, 5 ni? 1, 2, 5. Okay. Terima kasih yang menjawab. Okay. Kita pergi kepada question 1. Okay. So hopefully ingat lagi lah. Ni soalan rasanya UTM pun dah banyak kali buat salah kan. Harapnya nanti exam bolehlah buat betul. Okey, dia bagi dah kat situ Z1 dengan Z2, dia suruh cari Z3. Tapi masalahnya Z3 dia bagi dalam bentuk macam ni. Okey, so masukkan je. First benda sangat senang Awak hanya perlu substitute sahaja dekat dalam kita punya function ni. So Z1 kita adalah 3 plus 4i. Tapi kena hati-hati. Korang tengok betul-betul ada bar ke tak ada? Ada bar ke tak ada? Sebab kalau ada bar maksudnya dia nak conjugate. So nanti kena ni Tengok hati-hati Dia minta Z3 bar. Macam tu. Salah ke? Utamakan penyebut dulu. Boleh, tak ada masalah. Tapi sebabnya itu semua in terms of Z kan. Sebab saya concern sebab saya takut kita anggap Z tu A je. Sebenarnya Z tu adalah A plus BI. Faham tak? So sepatutnya kalau semua tu dalam in terms of Z tak ada masalah. Okay, boleh buat macam tu. Okay, saya ada 1 over Z3 sama dengan 1 per 3 tambah 4i plus 1 over Z1, Z2 which is 3 tambah 4i lagi 1 darab dengan 5 tolak 2i. Okay.
So kita masukkan sekarang. Okay. Tadi ada yang tanya, boleh tak saya simplify dulu function ni? Boleh tak simplify dulu function ni? Maksudnya samakan dulu penyebut apa semua. Jadi 1 over Z3 sama dengan samakan dulu penyebut buat dalam alif dulu. Lepas tu cari Z3 sama dengan apa. Baru masukkan nilai. Boleh je, tak ada masalah. Sebab asalkan awak memang faham bahawa Z tu adalah complex number A plus BI. Okay, macam tu. Dia sebenarnya tak ada masalah sebab Z3, Z1 dengan Z2 tu semua in terms of complex number. Okay. So 1 over Z3 sama dengan, okay, apa yang kita buat kat sini samalah. Kita nak samakan penyebut. So kat atas ni, penyebut yang tak cukup dekat bawah ni adalah 5 tolak 2I. So 5 tolak 2I tambah 1 per 3 tambah 4I darab 5 tolak 2I. Okey, yang ni kan saya memang tak boleh tolong lah. Sebabnya bukan sekarang dah saya nak tolong orang yang tak reti lagi nak samakan penyebut. Sebab mereka ni dah belajar dari darjah 4 kan. Okey, so kalau yang tak reti sangat tu awak tengoklah kaedah dalam alif pun boleh. Ataupun dekat sini kita dah nampak dah 3 tambah 4I dah ada, 3 tambah 4I tak ada. Kat sini ada 5 tolak 2I lah. Kat sini lah yang tak cukup 5 tolak 2I. So saya darab dengan 5 tolak 2I. Kat sini, kat atas pun saya darab dengan 5 tolak 2I. Sebab itulah dapat kat sini 5 tolak 2I tambah 1. So penyebutnya macam ni lah. Macam tu. Okay, so 1 over, salah pen. So 1 over Z3 sama dengan 6 tolak 2I per, okay, ni kembangkanlah kat bawah ni. Betul tak korang dapat 23 tambah 14I? Betul tak? Okay, so dah dapat dekat bawah ni, apa yang kita nak buat hanyalah terbalikkan. Sebab dah boleh terbalikkan, dia dah seketul sekarang, dah boleh terbalikkan. Dia adalah 23 tambah 14I per 6 tolak 2I. Okay, okay. Apa next step? Apa next step? Next step adalah darab conjugate. Sebab bila masih lagi ada I kat bawah ni, masih lagi ada I kat bawah, kita kena hilangkan dia. So that's why lah kita kena darab dengan conjugate 6 tolak 6 tambah 2I over 6 tambah 2I. So this is actually very easy lah question ni. Cuma kalau salah tu mungkin sebab tersalah kembang, tersalah kira. Tapi kalau awak faham konsep dia, darab dengan conjugate sahaja dekat sini, terbalikkan dekat atas ni tadi, tak ada masalah. Okay, so ni darab dengan atas, ini darab dengan bawah. So kembangkan yang atas dan kembangkan yang bawah, korang sepatutnya dapat 36 tolak 4I squared which is 36 tambah 4 which is per 40. Okay, saya saja tak kembangkan yang atas tu. Korang sepatutnya boleh kembangkan dia. Betul tak dapat 110 tambah 130I. Betul. 110 tambah 130I. Aku tak dapat. Okay. Bila dapat tolak tu mesti, okay. 14 darab 14 berapa sayang? 14 darab 14. Negatif 196 I squared. 529 tambah 196. Okay, lepas tu adalah salah dekat atas ni kan. Macam tu lah. Okay, tak apa. Boleh kira semula kalau ada salah, positif, negatif tu. And then dekat sini berapa tadi? 110 tambah 100. Okay, tak apa. Dia kalau working lain memang akan dapat jawapan yang lain. Okay, macam saya terbalikkan terus Z3 tu. 1 per Z3 tu saya terus jadikan je Z3. Sebab tu conjugate saya 6 tambah 2I. Ada orang yang dia tak dia tak terbalikkan terus kan. Nanti akhir baru dia terbalikkan. So conjugate dia akan jadi 23 tolak 14I per 23 tolak 14I. Boleh korang, tak ada masalah. Memang akan sama je sebenarnya. Okay. At the end memang akan sama sahaja.
So saya mungkin ada yang buat conjugate 23 tolak 14i, tak ada masalah. Okay, ni sebab saya, ni nampak ni, asalnya 1 over Z3. Kan? Lepas tu ni 6 tolak 2i. Lepas tu saya nak terbalikkan yang belah kiri dan terbalikkan yang sebelah kanan. Sebab tu conjugate saya 6 tambah 2i. Okay, tak apa. Okay, so at the end kita akan dapat benda yang sama sahaja, iaitu 11/4 tambah 13/4 I. Tapi ingat, ni baru Z3. Soalan minta Z3 bar. Jadi jawapannya 11/4 tolak 13/4 I. So ada macam-macam working lah yang boleh diterima untuk soalan ni. Ada yang conjugate lepas dah terbalikkan, ada yang conjugate sebelum terbalikkan, ada yang awal-awal dah cari Z3 sama dengan apa baru masukkan nilai. Macam itulah. Okey, tak ada masalah. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Sepatutnya bila korang nampak je soalan nombor 2 ni, sepatutnya apa yang benda pertama yang terdetik dekat fikiran korang? Square both side. Yes, square both side. So siapa yang tak buat square both side tu salah. Sebab soalan ni hanyalah square both side sahaja. Lepas tu selesaikan. Dan dia tak ada masalah. Dia equation. So perlu tak kita nak kena buat senyum masam ke apa? Tak ada. Apa jawapan korang dapat, itulah jawapan dia. Okay. So saya teruskan kepada soalan B. Yang ni barulah inequality. Okay, so kita nak kena buat inequality ni sebab saya tak tahulah kenapa sampai ke saat ini, minggu 17 dah nak masuk minggu 18. Ada lagi korang yang tak boleh nak define inequality. So, kita try buat soalan nombor 2B1. Boleh? Okay, 2B1. Soalannya adalah modulus 2x tambah 7 lepas tu tambah 1, lepas tu more than or equals to 6x. Okay, macam ni. Okay, semua orang nampak kan saya punya ni, board ni? Okay, so benda pertama yang kita buat bukanlah terus define, tapi kita kena asingkan yang ada modulus sebelah, yang tak ada modulus sebelah, macam tu. Okay, so bila kita dah define macam ni korang, baru kita dah tulis macam ni, barulah kita define dia. Okay, tengok bagi sesiapa yang bila nak define je tengok kawan, bila nak define je tengok kawan. Tak tengok kawan je tak boleh define. Macam tu. Cuba tengok sikit. Macam mana yang selama ni kawan-kawan kita buat, macam mana nak define. First, bila kita nak define, salin balik. Jangan salah lagi dah, jangan. Korang punya working tu macam-macam saya jumpa. Salin balik. Okay. Yang kedua, ayat yang kedua adalah 2x tambah 7. Ni tak ada apa-apa, tak ada letak negatif kat luar dia korang. Yang letak negatif tu dekat 6x tolak 1 ni yang kita letak negatif. Bukan dekat 2x tambah 7 tu korang, bukan. Okay, itu satu. Ada negatif. Dan juga tanda dia ni akan completely different daripada yang sebelah. Kalau sebelah tadi more than or equals to, yang sebelah lagi satu ni dia akan jadi less than or equals to. Okay, saya bukannya marah semua orang ni. Tak, saya marah yang ada beberapa orang yang walaupun kita dah banyak kali buat UTM topik 2 ni, dia masih lagi salah definition. Saya bukan cerita salah jawapan akhir tu. Tak apa, jawapan akhir salah tu orang kata boleh diterima lagi. Ni, salah yang awal-awal ni yang agak menyakitkan hati. Okay, dan dia dihubungkan oleh perkataan macam itulah. Okay. Okay, tengok markah pemeriksa. Kalau kat sini, markah dia B1. Kalau awak orang yang salah define, markah B0, B0. Pemeriksa akan tarik sampai bawah. Tak boleh tarik gini. Dia akan tarik sampai bawah, J0. Apa maksud B0, J0 ni? Maksudnya dia takkan tengok dah markah jalan kerja korang. Tidak akan. Okay, sebab apa? Sebab definition dah salah. Sebab itulah saya tegur sangat-sangat yang mana yang buat definition salah. Yang saya suruh buat pembetulan UTM sampai 3 kali, 5 kali tu. Sebab nak bagi tahu ni salin balik je.
Lepas tu yang ni berubah completely tanda dan ada negatif kat sini. Macam tu. Tak susah pun nak ingat dia korang. Tak susah pun. So once proses ni dah dapat, yang bawah ni follow the flow sahaja. So kat sini negatif. Okay. Yang bawah ni dekat sini negative 4x is more than or equals to negative 8. Ni pun ramai lagi yang salah bila bawa negatif pergi sebelah. Okay. Bila bawa negatif pergi sebelah, dia jadi bahagi. Kan? So tanda ni korang tak boleh sama dah. Bila bawa negatif pergi sebelah, dia jadi bahagi. Tanda ni confirm akan berubah. Jadi begitu. So x is less than or equals to 2. Macam tu. Dan yang sebelah ni pula, okay, kita ada 2x tambah 7 is less than or equals to negative 6x tambah 1. So, saya kena tengok sebab saya ni orangnya careless. 1 tolak 7 negatif 6. X is, okay, ni berubah tanda tak? Tanda kali ni tak berubah sebab yang korang bawa pergi sebelah kanan tu adalah nombor positif 8. Jadi sebab itulah tanda tu tidak berubah. Tadi tanda tu daripada more than or equals tu dia jadi less than or equals tu sebab yang korang bawa tu adalah negatif. Okay, tapi sekarang ni yang kita bawa tu bukanlah negatif. So, kita bawa tu adalah positif 8. So, tanda tak berubah. So, jawapan dia x less than negatif 3/4. Lepas tu ada juga yang tinggalkan jawapan macam ni sahaja, tak boleh korang. Boleh tak jangan salah soalan yang mudah-mudah macam ni. Kau bayangkan 10,000, berapa ribu orang satu Malaysia ni yang ambil metal. Katalah satu kolej 1,000 lebih kan. Kolej besar. Campur kolej kecil semua ada 16 ke 17 matrik kan. Dekat 17,000 orang jugalah yang ambil PSPM tu. Katalah dekat 17,000 tu, most of them boleh jawab soalan ni. Korang je tak boleh jawab. Tak kerugi korang. Sebab apa? Sebab apa saya cakap semua orang akan boleh jawab soalan ni? Sebab ni soalan ni senang. Soalan ni senang. Rugi kalau kita tidak reti buatnya. Okay, ni pun korang kan selalu jumpa. Okay, 1x less than negatif 3/4. 1x less than 2. Okay. Number line ni mesti betul. Ada markah kat sini. Number line ni mesti betul Okay. So, bila disebut ni union, korang tahu ramai je. Kalau tak ada jawapan akhir tu, ramai je yang buat jawapan ni macam ni. Korang buat macam tu. Ini apa yang saya lorikkan ni? Yang saya lorikkan tu adalah intersection. Kita bukan nak intersection. Kita nak apa korang? Kita nak union. So, bila kita nak union ni yang korang duk hafal union tu semua. Sebenarnya korang tak faham pun semua tu apa. Semua tu maksudnya adalah ada satu line pun tak apa. Satu line pun tak apa. Itulah maksud union sebenarnya. Satu line ada pun tak apa. Kalau ada 2 line, lagilah tak apa. Faham tak? Yang tak boleh tak ada line. Macam tu. So jawapannya adalah negatif infinity ke 2. Macam tu. Ataupun kalau dalam bentuk solution set, X adalah less than 2. Sorry. Curly bracket. Okay. Ni ada equal. Dan ni adalah close. Okay. So macam tu. Let's say korang tak reti lah sangat nak tulis dalam bentuk solution set ni kan. Tulis je lah dalam bentuk interval ni. Tak ada masalah pun. Okay. Boleh. Asalkan jawapannya benar dan betul dan tepat. Tu korang. So tolong jangan salah soalan senang-senang macam 2B1 ni. Okay. Kita pergi kepada 2B2. Okay. 2B2 ni ada juga yang buat definition. Which is kalau definition tu panjang sikit lah workingnya. Alisha guna apa? Definition. Okay. Ada yang guna definition akan ada 2 table of sign. Okay. Contoh, sekejap. Macam ni. Nampak ke? Tak nampak. Dia ada 2 table of sign. Sekejap. Saya tak buka Gmail saya. Oh, sebab. Tak nampak, madam. For everyone.
Tak keluar lagi? Dah. Oh, okay. Di sini. Nampak tu. Okay, tu table of sign Alisha yang pertama. Ni table of sign Alisha yang kedua. So kenapa Alisha buat macam tu? Sebab dia buat definition. Tapi boleh tak soalan ni kita guna modulus, kita guna square both side? Jawapannya boleh. Okay, jawapannya boleh. Okay, saya tahu daripada 100 orang ni, adalah 5 orang lagi. 5-6 orang lagi yang sebenar-benarnya dia tak tahu buat table of sign. Dia tak tahu buat table of sign. Okay? So kalau siapa yang rasa dia adalah antara 5-6 orang yang tak reti buat table of sign tu, tolong pergi belajar buat table of sign. Sebab nak ceritanya satu Malaysia kan boleh jawab. So bila awak tak boleh jawab tu dia macam rugi. So kalau tak nak guna definition, apa maksud definition kat sini? Definition maksud saya adalah ni satu lagi or ke and? Or. Okay, satu lagi or per x minus 3 less than or equals to negative 2. Ini maksud saya. Ini selesaikan satu table of sign. Ni satu table of sign. Bukannya korang gabung dua-dua ni jadi 2 table of sign. Satu-satu lepas tu baru combine balik. Guna union ke guna or? Guna union kat dalam number line. Tak ada gabung table of sign, tak ada. Gabung mesti guna number line. Okay, tu satu cara lah. Okay, satu cara lagi yang korang boleh cuba adalah, ni yang jarang lah orang buat, which saya tak recommend untuk anak-anak saya K2 ni buat, which is macam ni. Okay, since x minus 3 ni dia modulus, kalau kita nak bawa dia pergi sebelah pun sebenarnya dia tak ada, orang kata apa, tak ada masalah. Sebab dia confirm positif. Bila modulus ni dia confirm positif. So bila kita bawa dia pergi sebelah ni, ada tak dia berubah tanda? Tanda takkan berubah. Okay, so boleh je bawa dia naik atas. Tapi korang mesti akan takut-takut kan nak bawa naik atas kan. Tak apa, buat je definition macam tadi. So bila korang dah ada modulus sini, lepas tu boleh buat apa? Boleh buat apa? Apa dia Sofia? Square both side. Square both side. Sama macam soalan A tadi, bezanya dekat sini inequality lah. Dan dia akan ada kuasa 2, lepas tu selesaikan kuasa 2. Nanti jawapan dia akan ada satu je lah, table of sign. Sebab apa? Sebab kita tak define, kita tak guna and ataupun or macam tu. Okay. Seterusnya, soalan nombor 3. So kalau ada masalah nombor 2 tu, saya rasa tak ada masalah kalau korang dah dapat dia punya first step tu. Kalau ada masalah boleh bagi tahu. Okay. So seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3 korang. Function fx is defined. Okay. Kan saya janji dengan korang hari tu. Soalan topik 5 ni dia mesti akan keluar lawan dengan exponential. Dia memang akan keluar yang tu lah. So tolong fokuskan dekat yang tu. Okay. Cari inverse function sepatutnya tak ada masalah. Guna law of logarithm dengan law of index sahaja. Dan nak determine whether dia adalah one-to-one function, korang juga boleh guna algebraic method sahaja, which is mudah. Tapi nak guna algebraic method ni, make sure korang buat conclusion yang akhir sekali tu. Since x1 equals to x2, so f inverse x is a one-to-one function. So ingat jangan guna okay, ni macam mana nak start soalan ni, saya tunjuk macam nak start je lah. Ni f inverse x1 sama dengan f inverse x2.
Start dengan ni. Okay. Ni. Dia bagi 3 ln 4 tolak X kan. So ni perut dia. Bila dia tak bagi kurungan, korang jangan memandai buat kurungan. Ni dia letak kurungan, maksudnya memang ada kurungan lah. Okay. Dan ni mesti guna, macam mana nak start dia? Mesti guna properties F dalam dia. F inverse X sama dengan X. Macam tu. Okay, saya bagi cara nak start je. Boleh tak guna cara sekolah? Tak boleh. Okay, guna cara yang ni. Boleh sebenarnya guna cara sekolah tu. Tapi guna cara sekolah tu, korang duk hafal Y sama dengan X sama dengan Y je tak. Dia sebenarnya ada definition yang Fx sama dengan Y. Fx sama dengan Y. Lepas tu F inverse Y sama dengan X. Lepas tu barulah ada yang X sama dengan Y, Y sama dengan X tu. So sebab korang tak tulis definition tu, so saya tak bagi gunalah cara sekolah tu. Nanti tak dapat markah. Jadi guna je lah cara ni. Dan untuk show one-to-one function boleh guna algebraic method. Sebab kalau korang sketch pun nanti salah sketch tak dapat juga markah horizontal line test. Okay, dan last sekali adalah soalan nombor 3 ni. Dia punya x plus 1. Find the function. Okay. Okay. Ni dia minta H yang depan So bila dia minta H yang depan ni, yang korang kena let you tu. So H, saya tunjuk sikit kat sini. H gx sama dengan x plus 1. Maksudnya H dalam dia gx dia dah bagi kan. So H E x plus 1. Tengok madam kan, madam kata careless. E x plus 1. Gitu sama dengan x plus 1. Ingat kita nak H X. Apa kat dalam H tu? X, benda yang seketul. So that's why lah dalam H ni kita kena jadikan dia benda yang seketul. H U sama dengan, okay. So macam mana nak dapatkan H U ni? Kena let lah. Let U sama dengan E kuasa X tambah 1. Lepas tu dapatkan X sama dengan apa? Macam mana? Ln U sama dengan ln E X tambah 1. So korang akan dapat ln E boleh potong, ni adalah X tambah 1 sama dengan ln U. So X sama dengan apa? X sama dengan ln U tolak 1. So akan masukkanlah kat sini. Ln U tolak 1 tambah 1. So HU sebenarnya adalah ln U sahaja. So HX sama dengan ln X. H apple sama dengan ln apple. So kenapa kita jadikan EX plus 1 ni sebagai U? Sebab kita nak benda yang seketul dekat dalam H ni. So bolehlah kalau korang tak suka huruf U, saya suka huruf A madam. Letaklah A. Tak kisah. Kalau korang suka apple, letaklah apple. Tapi kalau guna apple, payah pula nak lukis lon apple. Kan? So kita ambil lah apa-apa benda yang penting dia seketul kat dalam benda yang kita nak ni. Okay. Ni confirm ada sketch the graph F dengan F inverse ni, tak larat buat dah. Tapi ingat nak lukis graph kuadratik, korang boleh check je dalam kalkulator. Ni, tekan kalkulator, kalkulator dan korang akan dapat dia punya maximum point. Dia akan bagi. Jangan cakap kat madam tak reti guna kalkulator, rugi korang. Kalau 17,000 orang yang jawab soalan ni dan dia guna, dia guna kalkulator kelas Swiss yang sama macam korang ni, sepatutnya semua orang tahu macam mana nak dapatkan maximum point untuk kuadratik menggunakan kalkulator. Sebab kuadratik grafnya hanyalah senyum ataupun masam. Kalau senyum ada minimum, kalau masam ada maksimum. Kenapa madam tulis maksimum kat sini? Sebab madam tahu dia adalah graf masam. Let's say korang memang tak ada idea dia graf masam ke graf senyum, masukkan je dekat dalam kalkulator. Tapi nak masukkan dalam kalkulator kena expand dululah. Kena expand dulu baru boleh masukkan dalam kalkulator, baru dah boleh dapatkan dia punya maximum point. Tapi ingat, ini yang korang selalu lupa ni. Dia bagi untuk X more than or equals to sahaja korang. So bila korang lukis graf senyum tu, jangan excited lukis graf. Lukis graf macam ni, kan macam ni. Lepas tu lukis macam ni madam graf saya. Bukan. Dia kata dia nak X more than or equals to 2. So korang kena check. When X equals to 2, Y sama dengan berapa. So nanti dia stop kat situ. So boleh jadi graf korang sebenarnya macam ni je. Ataupun macam ni je. Ataupun macam ni je.
Tapi graf asal dia memang graf masam ni. Memang graf masam ni. Cuma sebab kita nak ikut soalan tu kata x more than or equals to 2, that's why dia boleh jadi macam ni boleh, macam ni boleh, macam ni boleh. So kena check berapa nilai y dia bila x sama dengan 2. Okay, barulah kita boleh lukis graf yang betul. Okay, ni horizontal dengan vertical asymptote ni sebenarnya topik 8. Boleh buat. Ada masalah. Macam mana nak cari vertical asymptote? Tengok denominator. Macam mana nak cari horizontal asymptote? Goes to infinity dengan goes to negative infinity. Dah lah function dia bagi senang korang. Wush, tak reti jawab ni rugi. Okay. Ada 5 minit lagi. Limit x goes to 4. So ni mesti buat Mesti buat goes to 4 plus dengan goes to 4 minus. Okay, limit x goes to 4 plus pakai function atas ke bawah Alisha? Atas, betul? X squared minus 16 over x squared minus 4x. Okay. Hani, 4 minus pakai function atas ke bawah Hani? 4 minus pakai function atas ke bawah? Atas jawapan dia. Okay, atas juga. So jangan ada yang memandai kata pakai function yang bawah sebab dekat sini dia x not equals to 4. So dari kiri dengan dari kanan dia adalah function yang sama. Habis tu P ni apa madam? P ni bila kita nak check continuous kan kena cari F4 syarat pertama. So F4 sama dengan P. Syarat yang kedua tengok balik yang atas. Lepas tu syarat yang ketiga, tengok syarat pertama sama tak dengan syarat yang kedua. Saya rasa saya pun dah nak muntah ajar continuous ni. Okay, dan last sekali soalan nombor 6 adalah soalan parametrik. Confirm ada. Soalan 6B adalah soalan implisit. Okay, dan soalan nombor 7 adalah soalan rate of change. Okay, yang ni saya boleh bagi solution dia sekejap lagi. 6 dengan 7. 6 dengan 7 je saya akan tunjuk dekat korang dalam solution. So saya rasa saya dah discuss semua soalan. Memanglah kita tak dapat jawapan akhir. Ada beberapa soalan kita tak bincang sampai dapat jawapan akhir. Tapi kita bukannya setakat saya nak bagi jawapan akhir, saya boleh bagi nota je kat korang. Boleh bagi korang salin je. Kita nak macam mana proses nak dapatkan benda tu. Macam mana nak mula. Sebab bila korang dapat soalan, benda yang pertama yang penting adalah macam mana nak mula, macam mana nak start, macam mana nak buat soalan tu. Okay, so kita jumpa hari Isnin dalam kuliah dekat Dikit 6 untuk discuss set 2 pula. Pun sama, tolong get ready. Maksudnya try dululah sebelum kita discuss kan. Kalau awak tak try rugilah masa terpinga-pinga madam bincang apa kat depan. Nanti tak boleh tanya mana yang tak dapat tu kan. Sebab nak menunggu jawapan je daripada madam. Bukan macam tu ya. Okay, so hari Isnin kita buat set 2. Recording hari ni saya akan masukkan dalam YouTube. So kalau korang boleh refer lah kalau buat set 1 nanti. Dan kalau ada masalah boleh tanya saya. Sekali je korang start tanya saya. Lepas tu korang akan dah okey dah nak bertanya. Tapi kalau korang tak start, memang korang akan sampai bila-bila pun asyik nak tanya kawan. Tapi kesian korang tanya kawan tu. Sebab kadang-kadang dia pun confused. Dia pun tak reti. Tanyalah saya. Itu saja pesanan daripada saya. Thank you everyone. K2P4 jangan lupa contact Madam Hani. Madam Hani suruh cari kuliah tadi. Yang dengan Madam Zu boleh stay dekat DK4 rasanya Madam Zu kata. Okay, yang lain boleh tanya madam masing-masing lah. Thank you everyone. Bye and Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye-bye. 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 Bye. Thank you, madam. Itu yang korang tunggu kan nak cakap Thank you, madam. Thank you, madam. Stop recording.